Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Mulk ayat 12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, yang mana yang mereka tidak nampak, bagi mereka lahum, bagi mereka itu maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka keampunan dan juga balasan yang besar. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kuliah kita berkaitan dengan apakah yang kita maksudkan, yang maknanya ataupun erti kita menganut sebagai seorang Islam. Di sini kalau kita lihat, salah satu daripada pengakuan kita sebagai seorang Islam yang memberikan makna kita ini adalah benar-benar orang Islam, iaitulah kita tidak boleh takut kepada selain daripada Allah. Kita hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Saya rasa kita dah mulai sepanjang lebar berkaitan dengan sifat takut yang perlu ada pada manusia kepada Tuhan. Cumanya kalau kita benar-benar beriman, kita cuba apakah kita ini benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala bila berlaku sesuatu perkara. Dan perkara yang berlaku pada hari ini, khususnya dalam isu Palestin ini, dia benar-benar menguji orang Islam. Sama ada orang Islam takut kepada manusia ataupun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita lihat di dalam surah At-Taubah, yang mana surah ini menceritakan tentang ataupun bertanya kepada orang Islam sama ada mereka itu benar-benar beriman, dengan menghubungkan ketakutan itu sama ada mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun serta mereka itu takut kepada manusia. Kalau mereka takut kepada manusia lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan lihat perbezaan dan memberikan implikasi ataupun kesan kepada makna sebenarnya kita sebagai seorang Islam, makna kita seorang yang menganut agama Islam, yang di mana di situ kita mesti pastikan bahawa kita adalah seorang yang beriman dengan Allah dan tidak takut kepada Allah, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum itu kita tengok di dalam surah At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berperang. Adakah kita berani? Dan kita boleh tengok peperangan ini merupakan satu ujian sama ada kita berani berperang yang menyebabkan kita tidak takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kita tengok bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qatiluhum yu'azzibhumullahu bi'aydikum. Hendaklah kamu perangi mereka, perangilah mereka, yang mana Allah akan azab mereka itu melalui tangan kamu. Wa yuhzihim, dan dialah Allah yang akan menghinakan mereka.
wa yansurkum alaihim, dan dialah Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kamu ke atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan dialah Allah yang memberikan ataupun menyembuh, melegakan dada orang-orang beriman. Wa yuzhib ghaizahum, dan dialah Allah yang menghilangkan kemarahan orang-orang yang beriman. Baik, kalau kita lihat, saya nak hubungkan hari ini apa yang kita belajar di dalam kitab ini dengan apa yang berlaku secara real, secara jelas, nyata pada hari ini, di mana Allah SWT suruh kita berperang. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, ayat ini dibaca oleh Jeneral, saya tak ingat siapa Jeneral Tentera Iran tu, ketika mana dia melepaskan tembakan. Yang lain itu saya tak faham lah sebab bahasa Parsi. Tapi Al-Quran itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca ayat. Nak menunjukkan bahawa Iran tak takut kepada Israel. Dia takut kepada Allah SWT. Soal isu akidah apa semua masalah tu kita tahu tepi sebenarnya. Kalau bincang kita panjang. Dan kalau orang saja menjadikan isu ini, jadi kita tak akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan kita bersama-sama dengan mereka yang tak menentang musuh Allah SWT. Ini membuktikan bahawa Israel yang selama ini orang takut, tetapi orang tak takut lagi. Kerana apa? Kerana orang takut kepada Allah SWT. Baik, dan kalau kita tengok kepada bagaimana Jibril itu hajilah benda itu melepaskan, kemudian dia mengarahkan telefon, angkat telefon dilepas. Rakaman itu dirakam sebelum peristiwa itulah, tetapi dirilis, disiarkan kemudian. Jadi saya nak beritahu, apakah agenda Iran dan Syiah itu memang ada agenda. Kita tak boleh nak kata kita ada agenda, tetapi nak katakan kalau kita ni ahli sunnah wal jamaah sunni, di mana kita letakkan dalam keadaan kita ni beriman kepada Allah SWT, tapi kenapa kita takut untuk campur tangan dan cuba menyelesaikan isu ini dengan satu penyelesaian yang benar-benar dapat memutuskan satu keputusan yang muktamad, iaitulah jalannya perang tadi. Tuan-tuan, kalau kita tengok kepada ayat ini, untuk kita kaitkan dengan rasa takut tadi, di mana Allah SWT tanya kepada kita, baik, ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marrah. Mengapakah tidak kamu memerangi satu kaum yang mana mereka itu nakathu aymanahum, mereka itu memungkiri sumpah mereka, janji-janji mereka, wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka itu memang berhasrat, berniat untuk mengusir, mengusir Rasul, dan mereka itu wahum pada hukum, mereka itu memulakan kepada kamu awalan marah, pada kali pertama. Mereka itu yang dulu yang pergi duduk takluk, yang pergi duduk bunuh orang-orang Palestin itu, dia orang dulu, bukan 7 September, bukan 7 Oktober setahun yang lepas, tetapi 75-76 tahun yang lepas, dekat 80 tahun yang lepas, tahun bermula tahun 48, ataupun mula awal lagi berikut lagi, mereka dulu yang mula, kita yang mula. Sebab itu kalau kita tengok Islam yang dikatakan jahat, Islam yang bunuh orang, tengok dulu sejarah. Sama dia tengok orang tu berkelahi kan, berparang apa semua. Bila kita tanya betul-betul, kita akan tahu siapa yang mulakan dulu. Mesti ada yang mula dulu, takkan kita jadi tiba berparang tu. Dia mesti ada yang mula dulu. Siapa yang mulakan dulu ni? Ya, itulah mereka. Mereka yang mulakan. Jadi oleh kerana mereka yang mulakan, mereka yang nak halau Rasul daripada tanah air daripada Mekah. Ayat ini dia merujuk kepada perjanjian yang dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy dulu. Ketika mana mereka langgar perjanjian ini setelah diberi tempoh selama hampir 2 tahun selepas pembukaan Baitul Mekah, masih ada lagi orang kafir. Masih ada lagi orang yang duduk nak bawa pegawai rapat nak dibuat ataupun dilaksanakan ketika musim haji. Sebab Nabi masuk ke kota Mekah pada 8 Hijrah. 9 Hijrah Nabi tak pergi haji, Nabi pergi hantar Abu Bakar
sebagai ketua rombongan pergi haji. Baik. Ketika itu masih lagi ada orang-orang Quraisy yang tak masuk Islam. Ada, dan mereka duduk di Mekah. Ya, mereka itu tunggu buat haji dalam keadaan mereka berhaji pada ketika jahiliyah dulu yang tak sama dengan Islam. Ada yang larang pakaian khas, lalu tepuk tanpa bersiul haji, bawa batu dan sebagainya. Itu dulu punya haji. Sekarang ni tak ada lah. Kerana apa? Kerana Allah SWT memberikan satu penegasan yang jelas. Jadi kita ni bila Allah SWT beri satu penegasan yang jelas, adakah kita sanggup bersama Allah ataupun kita lari kepada Allah SWT. Bara'atun minallahi wa rasul, di mana Allah memberitahu di dalam surah Bara'ah ataupun surah Taubah, surah yang ke-9, di mana Allah berlepas diri. Allah berlepas diri, berlepas tangan, memutuskan. Allah putuskan bahawa putuskan perjanjian. Macam mana pula kita ni orang Islam kita katakan baik, ada sebab dia. Perjanjian ni kok mana pun kalau kita tengok dalam pandangan yang paling ringkas, bercerai lah. Cerai ni betul, memang at-talaq ini satu yang menyebabkan gegar. Allah tak suka. Tetapi dah tak boleh nak kata apa juga dengan sebab kunci-kunci yang tertentu, terpaksa juga betul. Dan orang yang memutuskan itu berhak memutuskan mengikut pandangan syarak. Pandangan syarak lah, kan? Jadi berhak betul. Tidak selama-lamanya kita kahwin macam orang Kristian yang kahwin, dia mesti selama-lamanya dia tak boleh cerai. Apa itu boleh cerai juga. Ada buat keputusan dulu tak boleh. Tak boleh cerai. Kita boleh cerai, tapi mesti ada punca dia. Sama juga perjanjian ini. Walaupun orang Islam buat perjanjian dengan orang kafir, tapi boleh putus dalam arti kata kita memutus setelah perjanjian itu dilanggar, bukan kita yang saja-saja putus. Macam kita, Alhamdulillah lah, macam orang nak ceraikan isteri dia mesti ada syarat-syarat. Dia bukan cerai semata-mata gitu. Jangan kerana kawan ini derhaka dan sebagainya, boleh dah cerai. Ada syarat-syarat. Dia tak boleh cerai itu je. Jadi di sini Allah berputus daripada apa? Allah dan Rasulnya ilal lazina ahadtum minal musyrikin, daripada orang-orang yang kamu buat perjanjian, daripada kalangan orang-orang musyrik itu. Sebab itulah peristiaran ini penting. Dan peristiaran ini kalau katakan contohnya kita diminta berperang, apa bagi kita? Orang Islam. Masih ini kita akan uji. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita takut kepada musuh ataupun takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak jadi orang Islam ni mesti takut lebih kepada Allah bukan kepada musuh. Kan? Jadi di sini kita akan tengok bagaimana Allah tanya kepada kita. Yang mana Allah tanya kepada kita, kenapa kamu tidak boleh memerangi satu kaum yang mereka ini langgar perjanjian, memang nak keluarkan Rasul. Kalau hari ini memang Yahudi itu dia memang nak keluarkan orang Palestin daripada bumi, dia kata nak menguasai. Mereka nak halau, mereka plan dah. Kalau boleh halau, bunuh semua, kita boleh buat penempatan baru, kan? Kita boleh kontrol, kita boleh ambil minyak yang ada di garis pantai Gaza itu, dan kita boleh buat, dan kita boleh buat pula. Plan Israel ni dia nak buat satu terusan baru yang daripada Gaza itu sampai ke Teluk Aqabah. Dia akan bypass, bukan bypass lah, tapi dia akan parallel. Dia akan seiring dengan terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterranean dengan Laut Merah melalui kawasan di mana? Di Mesir. Dia nak buat yang baru. Untuk apa? Untuk kemakmuran bersama. Dia buat yang kemakmuran bersama. Dia ada plan ekonomi dia. Dia ada plan dengan Arab Saudi. Arab Saudi pun bangun satu kawasan namanya dekat di antara sempadan Mesir Syam Asia tu, nak buat satu bandar. Yang bandar tu The Line nama dia. Noem, apa nama bandar tu, yang bandar tu tegak. Bandar tu tegak, tinggi, berapa tingkat, dalam tu ditutup oleh kaca. Kat situ tidak ada tidak ada free, tidak ada pencemaran udara, tak ada. Sebab dia pakai kereta api daripada satu titik ke satu titik, point ke satu point, 175 km sampai ke Tabuk. Ini pembangunan ekonomi. Nak kejar ekonomi sampai tinggal agama ni, nak kejar ekonomi sampai tinggal semayang.
Bukan kita, ini kita tengok ya Allah, Arab, Arab. Tapi Arab ni Arab yang baca Quran dia tak ikut Quran. Oh, macam mana? Sepatutnya kalau mereka betul takut kepada Allah, mereka tak perlu buat rancangan macam itu, sebab rancangan itu menjilat dia. Kalau kita buat satu rancangan yang kemudian rancangan pembangunan itu boleh dibom oleh musuh, so tentulah kita akan pertahankan bangunan itu dengan aku cara polisi ke kita buat perjanjian dengan dia dan kita mungkin tunduk kepada dia. Tapi kalau kita ada semua tu, kita buat benda lain, nah, kita ada masalah begitu. Cara fikir simple lah. Nampak? Jadi memang mereka itu nak keluar orang Palestin. Dulu mereka nak keluarkan Nabi. Dulu mereka nak keluarkan Bapak kalau Quran nak keluarkan Nabi. Sedangkan mereka itu langkah perjanjian dan dia memanglah hati pun mereka nak keluarkan Nabi. Dan mereka itu apa ni yang memulakan perang buat kali pertama. Yang untuk keluarkan Nabi bukan Nabi. Yang keluar daripada kota Mekah itu mereka dulu yang halau Nabi dan sebagainya. Yang menyebabkan berlakunya perang Badar itu sebabnya kerana Nabi nak ambil semula harta yang dia rampas. Dan harga-harga yang rampas mahal orang Islam. Tetapi hari ini kita dipusingkan. Bila kita tak hak kita, kita pula dikata perampas, kita pula dikata teroris, kita dikata macam-macam. Yang nak menuntut perjuangan kemerdekaan dikatakan penerhaka lah, macam-macam. Teroris lah. Nampak? Ini sama seperti Quran. Bila Quran kita akan tahu bagaimana mereka ini menipu kita daripada dulu sampai hari ini. Baik. Di mana Allah SWT tanyakan apa ni? Atakhshawnahum, apakah kamu takut kepada mereka? Kamu tak sanggup memerangi mereka, kamu takut kepada mereka. Apakah kamu takut kepada mereka? Fallahu haqqu an takhshawuh, maka Allah lah lebih berhak untuk kamu takut akannya. Boleh faham balik bagi kitab. Ya. Sebab saya nak bawa cerita sebenar yang kita tengok hari ni. Oh, kita boleh cakap takutlah kepada Allah ni. Ya, takut. Takutlah dia ni sekarang, takut kita. Takut berani tak berani. Tapi ada di antara kita yang berani. Saya bukan kata kita yang berani. Bukan masalah berani tu dia jenis barat tak. Yang berani kerana dia boleh tinggal dunia cintakan mati, itu saja. Siapa yang hubur dunia wa karahitul maut, iaitu penyakit yang Nabi kata dalam hadisnya yang menimpa umat akhir zaman, dia tidak mampu untuk jadi seorang yang berani. Dia tidak mampu untuk menunjukkan bahawa dia benar-benar beriman. Atakhshawnahum fallahu haqqu an takhshaw in kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Saya kata apa kata, kalau kamu betul beriman, kamu tak patut takut. Apa kamu takut kepada mereka sedangkan Allah yang patut kamu takut? Kalau kamu benar-benar beriman dan kamu takut kepada Allah ini, takut apa? Takut dalam keadaan kamu raja mengharapkan keampunan Allah, nak balik jumpa Allah, nak mati, nak bertemu dengan Allah, dan kamu tahu kamu akan mati. Sehebat dalam mana kamu kumpulkan kekayaan atas muka bumi, kamu akan tinggalkan. Cuma tahu je, silap-silap mati awal sebab becek. Jangan main-main tuan-tuan. Kamu akan tinggal, itu hakikat. Apa yang kita buat dulu tinggal kenangan. Kita boleh cerita sajalah pada anak cucu kita, ayah dulu, atuk kau dulu hebat gini. Tak ada dah tu kau. Dalam pula ayah pula. Dalam kau lah pula. Kenapa kita? Sebenarnya kalau kita betul-betul beriman, kita tak perlu rasa takut. Dan manusia rasa takut kalau tanya, apakah kamu takut kepada mereka? Sedangkan Allah yang sepatutnya kamu takut. Jadi bagi mereka yang hari ini memang melanggar perjanjian itu, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum, dan sekiranya mereka itu melanggar sumpah-sumpah mereka setelah mereka mengukuhkan di dalam perjanjian mereka, setelah mereka buat perjanjian, sumpah mereka janji, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka itu mencaci, mencela agama kamu, faqatilu aymatul kufr, maka hendaklah kamu bunuh pemimpin-pemimpin orang kafir yang buat begitu. Kamu bunuh. Bila ada ayat ini, kita takut tak? Memang kita takut, tapi dia buat Irak dia buat Syiah tu masalah lain tu dia buat Hamas, Sunni, berani berani. Maknanya kalau kita takut,
Kalau kita tak berani, akan ada orang berani. Sebab itulah Allah SWT, bila Allah SWT tanya kepada kita itu, Allah juga beritahu kepada kita, tanya kita, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum walam yattakhizu min dunillahi wala rasul. Apakah kamu menyangka, apakah kamu mengira bahawa kamu akan dibiarkan begitu saja? Nak jawab apa? Kenapa apa? Takut. Apakah kamu nak dibiarkan begitu saja? Dengan kata-kata kamu takut nak biarkan tinggal begitu saja? Apakah kamu mengira begitu? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sedangkan Allah belum lagi mengetahui siapakah di antara kamu ini yang benar-benar berjihad, sanggup berjihad, dan dia juga dan tidak walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walil mu'minina waliyyan, dan mereka yang tidak mengangkat selain daripada Allah, selain daripada Rasulnya dan juga orang-orang beriman sebagai apa dia? Teman setia. Tak tahu lagi di antara kamu tu siapa betul-betul yang boleh berjihad, dan siapa di antara kamu tu yang khianat. Jadi adakah kita takut sebab takut kita, sifat kita manusia memang takut? Adakah sebab kita takut takut meninggalkan dunia ini? Sebenarnya satu benda yang tak patut kita buat, sebab memang kita akan tinggalkan dunia. Ataupun kita takut ni sebab kita ni pengkhianat kepada agama kita. Ataupun kita takut ni sebab kita yang menjadi mata-mata kepada musuh. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu buat. Sebab itulah Allah tahu negara-negara Arab ni, ketua-ketua dia ni hak mana yang buat perjanjian sulit dengan Israel. Dan hari ni kita pun tahu. Persoalannya, apakah perjanjian ini selama-lamanya di situ? Seolah-olah perjanjian 3 sen air untuk 1000 gallon. Adakah selama-lamanya begitu? Yang tukang buat perjanjian juga pun tak fikir masa depan. Patutnya buatlah klaus yang boleh setiap 10 tahun berubah sebagainya. 3 sen 1000 gallon, 70 sen 1000 gallon dia jual. Almost free dia dapat air. Bila kita nak buat perjanjian baru, dia tak tahu kalau kenyang. Adakah perjanjian itu yang kita nak pakai? Perjanjian yang tidak menguntungkan kedua-dua pihak, merugikan pihak yang satu lagi, memenangkan pihak yang satu lagi sahaja, yang tidak adil. Kita biar begitu. Adakah perjanjian dengan menyebabkan orang takut kepada Syiah itu? Kamu boleh bawa masuk tentera mereka, letak parking jet tentera dia, buat dia punya base tentera di UAE, di Bahrain, di Qatar, di Kuwait, dengan satu alasan kamu takut kepada Syiah. Ketika puak-puak ni datang dengan orang Islam, tak kira Sunni atau Syiah, siapa habis. Kamu sepatutnya bekerjasama dengan Syiah, buat perjanjian dengan dia. Yang tak setuju, kamu tak setuju lah. Tapi ada benda yang kamu setuju, yang kamu pastikan bahawa ada mutual agreement, ada understanding kat situ. Kamu boleh selesai kan? Kalau kita nak pilih yang duduk berkelahi kita Sunni dengan Syiah, ada cerita orang dulu, politik dulu. Siapa yang patut jadi khalifah, Ali ke? Sekarang ni dia orang tu dah tak ada lah. Sahabat-sahabat dah tak ada lah. Apa benda yang kita nak berkelahi atas dunia? Tak ada tu, kita kena buat benda baru. Dan nak buat benda baru ni mesti ikut majoriti itu sebelah Sunni. Kita lah yang sepatutnya ajak Syiah itu untuk berdamai, dan kita tunjuk kepada dia bagaimana jalan perdamaian. Yang tak betul, tak betul. Jangan. Apa benda lah yang kita nak pergi ambil orang luar? Orang kafir menyebabkan kita berkelahi. Tak berhenti kelahi. Zaman daripada Saddam Hussein. Sedangkan Iran ni ketika mana Amerika berjaya mengambil Iran itu melalui boneka dia, Shah Iran, dan menjadikan dia sebagai orang yang sangat taat kepada mereka. Dilampakkan senjata-senjata kepada Iran agar Iran itu menyokong Amerika dalam perang dingin, yang menyebabkan Iran itu antara negara pertama di Timur Tengah yang mengiktiraf Israel ketika di zaman Shah Iran. Dia negara pertama Israel. Tapi kemudiannya bermusuh dengan Israel sangat ketat bermula pada tahun 1979 ketika berlakunya revolusi Islam Iran.
Bila naik Khomeini, mereka bermusuh. Mereka mengatakan bahawa Israel ini setan kecil, setan besar, bapak sekali setan ni Amerika. Maka lawan sampai hari ini. Ada yang katakan bahawa ini hanyalah wayang. Tuan-tuan, wayang atau berlakon ni tak sampai mati. Kita berlakon ni tak berlakon untuk mati. Yang berlakon Wimoro tu pun, yang kena kipas helikopter ketika dia berlakon tu, dia bukan purposely nak mati. Dia kena kipas helikopter, mati lah dia tengah berlakon. Betul tak? Mana ada orang berlakon nak mati? Tak ada. Tu tengok cerita Doremi. Siapa yang tahu? Siapa di antara Dor dengan Minah ni yang mati dulu dapat RM100. Dua-dua bangun. Berlakon mati, tapi hidup. Mana ada orang berlakon mati jadi subuh? Tak masuk akal. Presiden dia pula tu, jeneral dia pula tu, orang kanan dia tu. Bukan Sunni saja dia bunuh. Orang dia pun mati juga. Mati habis. Oh, berlakon. Itu bukan tabiat tuan-tuan. Tabiat memang ada. Dan itu ajaran Syiah. Tetapi dalam kes ini, dia tak ada menerima bahawa itu tabiat. Kalau dia tak masuk akal. Agenda Syiah ada. Sebab itulah dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, ada tokoh gerakan Islam di Malaysia yang jumpa dengan Hasan Nasrullah. Hasan Nasrullah sebanyak 2 kali. Kalau tuan-tuan ikutilah, tuan-tuan study lah. Di mana Hasan Nasrullah kata kepada dia, kami tahu pandangan Sunni kepada kami. Beginilah. Sekarang ni mari kita lawan Israel sama-sama. Setelah kita menang lawan Israel, kamu tu datang ke sini bunuh kami. Mana kita berperang pula. Macam kita nak lawan musuh, kita berkelahi dengan orang. Betul tak? Begini ya. Berkelahi kita tinggal dulu. Kita lawan. Dah menang besok, kita berhadap. Kalau begitu yang kebetulan. Nampak? Yang kedua, Hasan Nasrullah kata sememangnya pastinya akan berlaku perang dengan Israel. Mana mereka nak perang? Mereka nak perang. Dan keinginan mereka berperang disambut oleh Sunni Syiah, Sunni Abu Muhammad sama semua tu Sunni. Mazhab Syi'i. Mereka nak perang. Nak perang itu bukan nak perang untuk bunuh orang, perang untuk membebaskan tanah air mereka. Nampak? Jadi hujah yang mengatakan bahawa main wayang semata-mata, dan kalau katakan tak ramai orang Israel dibunuh, betul lah, sebab bukan nak dibunuh orang awam, dia nak bunuh askar. Israel saja yang dibunuh orang sampai 40,000 kan, 40,000 jeneral. Ini menunjukkan bahawa orang Islam itu tak kisuni Syiah mereka itu apa? Mereka itu ikut undang-undang perang dalam Islam. Bunuh hanya musuh, tak boleh bunuh orang tua, anak-anak, wanita. Orang yang nak minta perlindungan ada tak? Ini pasal-pasal pakar. Tapi fokus kita cerita pasal takut tadi. Yang pula ustaz ni duduk menyeleweng. Ada cerita lain bukan menyeleweng. Jauh sikit. Macam kita nak turun pilihan orang terbang tu kan. Oleh kerana driver ni syok sangat minyak pun banyak, dia tiram sekejap. Tapi kalau buat macam itu selalu, airline yang mana pilot tu buat kerja itu pecat dia lah, ambil minyak. Kalau tiram turun lah sampai turun. Maknanya fokus ke depan, balik kepada ayat yang saya baca sikit. Mana kali tuan-tuan? Hendaklah kamu berani kepala-kepala buat kami, hindanglah aiman lahum, maka sungguhnya maka tidak ada janji bagi mereka, mereka tak tepati janji. La'allahum yantahun, mudah-mudahan mereka berhenti perang ini supaya mereka berhenti dan balik kepada perdamaian. Dan ini boleh dihasilkan oleh orang yang tidak takut kepada musuh, kepada manusia, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada lah mereka yang berjuang ini, tak lepas dosa kita, tak lepas kifayah kita tu, patut kifayah kita tu. Sebab dalam berperang ini dia ada hukum, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Yang fardu ain itu kalau musuh datang berperang, saya dah jelaskan dulu kan. Fardu kifayah ketika mana kita nak berperang keluar ni, dia ada beberapa syarat dia. Kalau dah ada orang memenuhi syarat itu pergi, kita terlepas lah. Tetapi kita tidak terlepas dari segi bantuan kita, semangat kita, doa tak terlepas lagi. Yang berperang melepaskan tuntutan fardu kifayah kita, yang berperang dalam keadaan memenuhi syarat-syarat dia. Baik. Yang masuk asal? Belum ya? Baik. Jadi tuan-tuan,
kalau kita tengok bagaimana ia ini merupakan satu peristiwa yang besar. Peristiwa supaya kita bersikap tegas. Sebab bila kita menyambut Maulid Nabi ini bukan sekadar senawai, bukan sekadar maknanya kita ingat Nabi ini seorang yang baik, Nabi ini begitu begini lembut, apa semua. Betul. Perjuangan Nabi. Perjuangan Nabi. Sebab itulah nama Nabi, nama Muhammad ini diletak di dalam 4 surah di dalam Al-Quran 4 kali. Semua tema, semua perbincangan ataupun isi penting yang berkaitan dengan Nabi Muhammad ini dikaitkan dengan apa? Dengan perjuangan Nabi. Bersama Nabi, jangan murtad, jangan tinggalkan perjuangan Nabi. Jangan lari. Nak cerita bahawa Nabi ni bukan hanya orang biasa. Nabi adalah ketua, Nabi yang mesti akan buat, Nabi yang begini, Nabi yang kamu kena respect, Nabi yang kamu kena hormat. Jangan tinggal. Kalau dia mati, kamu kena buat terus dalam perjuangan ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa in mata wa qutila qalatu ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Apakah karena sebab dia mati ataupun dibunuh kamu nak berpaling? Tapak-tapak ke kita? Maka Muhammad Abah dari rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Bukan Muhammad ini sebagai satu bapa daripada kalangan kamu, tetapi adalah Rasulullah peranan itu dan penuntut kepada para nabi. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kulli. Dialah Allah yang memutuskan rasulnya dengan agama yang benar untuk memenangkan di atas agama yang lain semuanya. Muhammadur Rasulullah. Siapa Muhammad sebagai Rasul itu? Muhammad itu Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Dan orang-orang beriman bersama ini bersikap tegas kepada orang kafir. Tegas. Ini orang kafir tak minta benda kita bagi. Tuan, tak minta. Kalau minta belai kita boleh tak? Ini tak minta. Senang-senang. Rahama'u bainahum. Dengan orang beriman pula mereka ini kasih saya. Nak cerita. Kalau cerita selawat ni benda lain. Rasulullah sallallahu alaihi asyara. Marrah asyara. Sekali selawat aku, Allah selawat kepada dia 10 kali. Mari itu cara kita nak menyambut kedatangan Maulid Nabi. Kita tak masalah. Jangan berbahaya pula yang dikatakan ni orang ni pening balik. Tak habis. Benda ni selesai dulu. Apa yang dia nak kutip daripada Nabi? Perjuangan dia. Perjuangan dia. Innal ladzi na'amanu amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Iaitulah orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, yaitu merupakan satu yang benar dari Tuhan mereka. Kafarahum sayyi'atihim. Allah hapuskan kesalahan mereka dan Allah memperbaiki keadaan mereka. Aslaha balahum. Semua ayat ini cerita pasal berjuang. Jangan lari. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling dari perjuangan ini dalam surah Abdul Muhammad itu, Allah ingatkan kepada kita, Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang tidak ada dengan kaum lain. Iran kalau dia balik benar kepada ajaran Islam yang sebenar, dia patah balik, dia boleh ganti dengan orang Arab tu. Kalau mustahil juga Allah nak buat. Ada hadis yang menunjukkan bahawa akhir zaman besok kumpulan-kumpulan yang Nabi tunjuk daripada Salman Al-Farisi, bangsa Mongol yang pergi duduk takluk menawan Baghdad, akhirnya berubah keturunan ini masuk Islam dan mendirikan kerajaan dan menubuhkan kerajaan yang kuat di India. Mongol, kerajaan Mongol, Shah Jahan yang buat menara Taj Mahal tu, asal dia tuan itu kafir, lawan Islam, bunuh orang Islam. Allah boleh pusing, tapi sementara nak pusing ni pening kepala kita. Kita nak macam-macam, betul? Yang ini yang kita tidak mahu. Sebab itulah satu benda yang kita nak pegang pada hari ini dalam kita memastikan bahawa kita ini benar-benar beriman dengan Allah dan benar-benar memastikan bahawa kita ini
menepati erti apa yang kita ertikan sebagai kita menganut Islam, ialah kita hendaklah jangan takut. Kenapa? Kerana yang sepatutnya kita takut ialah Allahu haqqan takhshawuh in kuntum mu'minin. Maka Allah lah yang patutnya kamu lebih takut berbanding dengan musuh itu, kan? Sekiranya kamu beriman, maka Allah lah lebih berhak untuk kamu takut. Makanya berbanding dengan musuh itu, kalau kamu beriman, supaya tidak wujud takut kepada musuh tak wujud. Kalau kita benar-benar beriman dengan Allah, fahamnya kita mengakui bahawa diri memang seorang Islam, akhirnya kita akan berjumpa dengan Allah, bertakut mati. Tetapi satu diuji kenapa kita takut, ialah hubbul dunia wa karahiyatul. Ini yang menyebabkan orang tak mau, tak sanggup menerima hakikat. Kerana hilang punca, hilang takut jatuh jawatan apa semua ni kan. Takut hilang habis. Bukan takut secara maknanya hakiki tu, berani dia. Nak tahu mana tak berani dia boleh buat benda-benda sapu orang macam-macam dia boleh buat. Dia berani. Takut. Tapi bila berdepan dengan ini dia takut hilang dia. Ini sabit dalam ayat Quran yang apa? Al-Qatil allazina yashruna al-hayata ad-dunya bil akhirah. Maka berperanglah mereka yang mana? Yang mereka yang sanggup menjual dunia mereka dengan akhirat. Jadi kita insya-Allah kita boleh tukar dunia kita dengan akhirat. Bukan kita sebut jadi kita tidak bekerja, kita tidak berusaha, kita tidak jadi kaya. Tak. Kekayaan kita itu tidak ada makna kepada kita bila kita bandingkan dengan habuan yang kita akan dapat di akhirat. Kan? Di mana kita dengan akhirat ini, kita hendaklah rebut habuan kita. Qadar fi ma Allah darul akhirah. Hendaklah kamu cari apa yang Allah sediakan kamu pada negeri akhirat itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu lupa pula apa kamu ada ke bumi. Kalau kita terbalik, kita terbalik. Kerana boleh terbalik, kerana kita takut hilang. Sedangkan hilang ini memang akan pasti kita akan hilang. Kalau saya setegakkan tadi tak, macam mana pun badan kita sihat, kaya comel, lotek, hilang. Harta hilang, keluarga pun hilang. Jadi tuan, kita buatlah satu kesimpulan pada malam ini untuk kita mengenal pasti ataupun untuk memastikan apa artinya saya mengenal Islam. Kita jangan takut selain daripada Allah SWT. Tadi saya ceritakan tentang bagaimana kita kaitkan dengan perjuangan orang-orang Palestin yang sangat jelas. Siapa yang mengatakan apa Allah nak tahu. Siapa di antara mereka itu yang betul jihad, dan di antara mereka itu yang berkhianat. Bukan kita sebut jadi kita tolong orang, tak tolong orang. Ini yang Quran beritahu. Maknanya yang makan cili dia rasa apa? Mudah-mudahan mereka bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang biasa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.